Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini cikgu akan tunjukkan contoh beberapa program Python yang telah cikgu bangunkan. Ada persamaan tetapi juga ada perbezaan dengan tugasan yang cikgu berikan kepada anda. Anda perlu lakukan sedikit beberapa perubahan. Okey, contohnya yang pertama ialah ini adalah analisis markah peperiksaan bagi 10 orang murid. Okey, di mana untuk yang pertama sekali anda perlu printkan tajuk dia. Kemudian ada bintang asterisk ni untuk membuat pembahagian antara tajuk dan juga arahan seterusnya. Okey, kemudian seeloknya anda nomborkan apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh pengguna. Contohnya nombor 1, pengguna tajuknya ialah pendaftaran mata pelajaran, kemudian ada garisan begini, garisan putus-putus ini, okay, untuk memberitahu pengguna bahawa ini adalah langkah pertama, step 1 untuk pengguna perlu masukkan input data dan sebagainya. Contohnya sini ialah tambah mata pelajaran ya atau tidak. Okey, jawapannya mungkin Y huruf besar, A huruf kecil, ataupun mungkin Y huruf kecil, A huruf kecil, ataupun semuanya huruf besar, boleh juga. Okey, jika ya, masukkan mata pelajaran. Okey, dalam contoh ini program ini meminta pengguna untuk memasukkan mata pelajaran. Tetapi bagi program yang anda sedang bangunkan, okey, mata pelajaran telah diisytiharkan terlebih dahulu. Maksudnya anda terus tetapkan senarai nama mata pelajaran ialah BM, BI, sejarah dan sebagainya. Okey, ini berbeza sedikit dengan yang anda punya. Okey, contohnya tambah mata pelajaran ya. Okey, katakan cikgu masuk bahasa Inggeris. Okey, tambah mata pelajaran ya, cikgu masukkan matematik. Okey, tambah mata pelajaran ya. Okey, contoh cikgu masukkan sains. Okey, tambah mata pelajaran, katakan cikgu nak buat 4 mata pelajaran sahaja, jadi cikgu letakkan tidak. Tapi anda dalam program yang anda bangunkan, anda kena buat 10 lah. Yang 10 tu maksudnya tidak perlu meminta pengguna untuk masukkan mata pelajaran. Telah pun siap diisi oleh anda sendiri. Lebih mudah. Okey, kemudian langkah kedua, anda kena printkan ni, beritahu pada pengguna. Langkah kedua ialah pendaftaran murid. Okey, tambah nama murid ya atau tidak. Okey, jika ya, typekan ya dan masukkan nama murid, contohnya Sai. Okey, tambah nama murid lagi ya atau tidak. Jika ya, masukkan nama murid lagi Ali. Tambah nama murid lagi ya atau tidak. Ya. Okey, jika ya, masukkan nama murid, contohnya Abu. Okey, tambah nama murid lagi ya. Contohnya nama murid ialah Asi. Okey, dan katakan cikgu nak buatkan 4 orang murid sahaja, Sai, Ali, Abu dan Asi. Tu jawapan yang seterusnya, adakah anda ingin menambah murid? Tidak. Okey, kemudian pastikan dalam atur cara anda tu jelas menunjukkan ini adalah langkah yang ketiga, pendaftaran markah murid. Jadi daftar mata pelajaran, kemudian daftar nama murid, kemudian pendaftaran markah murid. Contohnya masukkan markah BM Sai. Okey, di sini kalau kalian lihat ya, cikgu printkan arahan supaya dia akan keluar tertera arahan seperti ini. Contohnya markah BM Sai, katakan 345, markah BM Ali. Kemudian disuruh masukkan markah BM Ali pula. Okey, katakan cikgu masuk 67. Okay. Untuk anda, mungkin anda boleh terus masukkan markah BM Sai, kemudian markah BI Sai, markah matematik Sai. Okey, masukkan markah untuk seseorang murid dahulu. Lengkapkan semua mata pelajaran, baru berpindah kepada murid yang baru, murid yang kedua. Dalam contoh cikgu ni berbeza sedikit. Cikgu masukkan markah BM untuk semua murid dahulu. Untuk tugasan anda masukkan markah semua mata pelajaran untuk seorang murid dahulu. Ada perbezaan kat situ. Okey, 87 katakan. Kemudian Asi katakan 45. Okey, kemudian markah BI pula. Dah habis PM, dia pergi BI pula. Contohnya 23. Okey, 87. 56. Okey, 73. Okey, markah matematik 29. Matematik Ali 40. Okey, kemudian 49. Okey, sini kemudian 50.
Sains. Okey, sains 79. Okey, 26, 49. Sekali ialah 89. Okey. Ini adalah contoh markah-markah yang dimasukkan ya. Dan kemudian dia akan terus cetakkan yang ini. Yang ini anda perlu cetak. Okey, nombor yang keempat, butiran mata pelajaran dan murid, jangan lupa ada garisan. Okey, anda kena paparkan output dia. Contohnya berapa jumlah murid yang ada yang didaftarkan. Senarai murid dia, siapa senarai nama murid tu? Contohnya dalam ni ada Sai, Ali, Abu, Asi. Berapakah jumlah mata pelajaran yang ada? Okey, dalam contoh cikgu ada 4 saja tapi anda semua ada 10. Okey. Dan apakah senarai mata pelajaran yang ada? Okey, BM, BI, matematik, sains dan sebagainya. Okey, langkah yang kelima, paparkan markah mengikut mata pelajaran. Okey, tajuk dia markah mengikut mata pelajaran. Okey, yang ini anda tak perlu buat. Ini contoh ni cikgu buat lebih advance lah. Markah BM, ini adalah markah 45 ni untuk siapa? Sai, 67 untuk Ali, 87 untuk Abu, 45 untuk Asi. Markah BI 23 untuk Sai, 87 untuk Ali, 56 untuk Abu dan 73 untuk Asi dan seterusnya lah. Okey, langkah yang seterusnya markah mengikut murid. Ini anda perlu buat. Anda kena paparkan, contohnya markah murid 1 itu markah Sai, 45 untuk BM, okey. 23 untuk BI, 29 untuk matematik, 79 untuk sains. Markah Ali 67 untuk BM, 87 untuk BI, 40 untuk matematik dan 26 untuk sains. Okey, kemudian langkah yang ketujuh, anda kena paparkan grade purata murid. Untuk dapatkan grade purata murid, anda kena buat satu gunakan arahan if else untuk beritahu jika markah 80% grade berapa. Jika markah 69 grade dia berapa. Okey. Seperti yang cikgu telah kongsikan di dalam carta alih. Okey, sila lihat carta alih yang diberikan. Okey, di sini dipaparkan grade purata markah murid Sai 4.75. Okey, formula dia ada cikgu tunjukkan dalam carta alih. Grade purata markah murid Ali 3.75. Grade purata markah murid Abu 3.75. Okey, grade purata markah murid Asi 3.0. Dan kemudian akhir sekali kedudukan murid. Okey, di mana daripada grade purata ini kita tukarkan dia, susun dia mengikut ranking. Yang paling rendah adalah mendapat kedudukan yang pertama. Contohnya Asi grade purata 3.0. Kemudian Ali grade purata 3.75. Okey, kemudian Abu grade purata 3.75 dan Sai grade purata 4.75. Jadi nombor 1 Asi, nombor 2 Ali, nombor 3 Abu dan nombor 4 Sai. So itu secara keseluruhannya contoh untuk analisis headcount atau analisis peperiksaan. Sama juga dengan siapa yang buat acara sukan. Okay, di akhir nanti anda kena paparkan berapakah masa yang dicatat oleh peserta 1, peserta 2, peserta 3 dan seterusnya. Itu masa dia. Kemudian anda sortkan dia, susun dia mengikut kedudukan murid. Peserta yang punya masa terendah, catatan masa terendah, dia akan dapat tempat pertama macam ni. Kedua, ketiga dan seterusnya. Ini anda perlu buat untuk yang buat acara sukan dan juga buat analisis peperiksaan. Okey. Ada lagi satu contoh yang cikgu nak tunjukkan, iaitu contoh pembelian di pasaraya. Okey. Tajuknya kedai runcit Pak Cik Sairin. Ni adalah soalan untuk tingkatan 3 sebenarnya. Di hujung sekali. Aktiviti 4.1.3. Okey. Anda boleh kata tajuknya adalah pembelian barangan di pasaraya. Okey, boleh ubah di sini. Teruskan atau masukkan T untuk mendapatkan jumlah. Okey, yang ni bergantung kepada soalan. Soalan anda bukan teruskan tetapi anda kena paparkan apakah barangan yang ada di pasaraya tersebut. Kemudian anda minta pengguna pilih sahaja. Okey, di sini contohnya di sini kalau soalan ni dia masuk kat amount Contohnya pembelian pertama ialah RM35. Okey, tetapi soalan anda tidak perlu masuk kat amount tetapi anda hanya perlu pilih sahaja barangan yang anda ingin beli. Okey. Okey. Stop lagi sekali. Cikgu ulang lagi sekali.
teruskan atau masukkan T untuk mendapatkan jumlah. Jadi cikgu letakkan perkataan teruskan. Okey, masukkan amount. Okey. Contohnya RM35. Anda ingat ya, anda tidak perlu masuk amount, anda hanya perlu pilih barangan. Jadi anda kena mulakan arahan indeks. Teruskan atau masukkan T untuk mendapatkan jumlah. Okey, teruskan. Okey, masukkan amount, katakan RM67, 50 sen. Teruskan. Okey, contohnya kita masukkan RM13, 30 sen. Okey, masukkan amount T untuk dapatkan jumlah. Tekan T. Okey, jumlah belian adalah RM115.80. Itu dijumlahkan ke semua sekali lah. Jadi masukkan amount yang diterima. Ini pembelian di pasar raya, dia akan masukkan amount yang diterima. Contohnya cikgu berikan nilai, cikgu berikan RM150. Dan dia akan printkan macam resit lah. Okey, terima RM150. Jumlah belian RM115.80, baki RM34.20. Itu yang anda perlu buat untuk pembelian di pasar raya. Okey, di mana ini adalah tambahan. Jika anda boleh buat, memang anda pandai lah. Iaitu anda perlu nyatakan berapakah pulangan baki dalam bentuk note, sama ada berapa note RM50 yang perlu dipulangkan, berapa note RM20 yang perlu dipulangkan, berapa note RM10 yang perlu dipulangkan dan sebagainya. Jika anda boleh buat ni advance lah. Okey. So inilah contoh bagaimana pembelian di pasar raya. Okey, itu saja yang sempat cikgu buat. Okey, sekian, terima kasih.